السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Saudara penerbit Ustaz Mahdi Syarudin, ikhwati billah, para pendengar yang dimuliakan Allah sekalian, kita sedang bincangkan ayat yang ke-125 hingga selanjutnya daripada surah Taha, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Dia berkata, wahai Tuhanku, mengapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta, padahal dahulu aku melihat? Lalu Allah menjawab, demikianlah dahulu telah datang kepadamu ayat-ayat kami dan kamu mengabaikannya. Jadi begitulah pula pada hari ini kamu diabaikan. Demikianlah tafsiran ataupun terjemahan yang saya pilih dari Sahih Tafsir Ibn Katsir. Tentulah sedikit sebanyak punya perbezaan dengan yang tuan-tuan miliki, sama ada terjemahan Qurannya ataupun tafsiran kepada tafsiran-tafsiran lain. Walau bagaimanapun, Sahih Tafsir Ibn Katsir ni antara tafsir yang terbaik untuk kita miliki, kerana dalam penerangannya cukup menarik, penjelasannya pun ringkas, pendek dan tepat, tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, untuk mudah untuk kita memahami. Jadi ayat yang ke-124 yang lalu telah kita selaraskan dengan ayat yang ke-97 dari surah Al-Isra. Di atas konsep yang telah kita pelajari, Quran ni mempunyai kesalingan, satu ayat menjelaskan yang lain, dan ini merupakan tafsiran yang terbaik. Satu ayat menerangkan yang lain. Jadi ayat ke-97 surah Al-Isra menjelaskan apa yang terdapat dalam ayat 125, saling mengukuhkan satu sama lain. Iaitu firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nahsyuruhum yawmal qiyamati ala wujuhihim 'umyan wa bukman wa summa ma'wahum jahannam. Kami akan kumpulkan golongan yang kafir ini, yang ingkar kepada kami, pada hari kiamat dengan wajah yang tersungkur, dalam keadaan buta, bisu dan tuli. Tempat kediaman mereka adalah neraka Jahannam. Kerana itu seorang yang kafir ini akhirat akan bertanya kepada Allah SWT. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, mengapa engkau menghimpunkan aku dalam keadaan buta, padahal dahulu aku dapat melihat? Maksudnya di dunia dahulu aku melihat. Melihat di sini dimaksudkan bukan saja melihat, bahkan dilihat orang, terpandang. Pangkat aku, title aku, keberadaan aku, harta aku, serba-serbinya menyebabkan orang melihat aku dengan penuh ta'zim, penuh penghormatan. Jadi perkataan maksud di sini, tuan yang boleh katakan, ama, maksud buta di sini, kata Ibn Jauzi dan tafsirnya Zadul Masir, ada beberapa maksud. Yang pertama, a'mal basar, mata memang benar-benar buta, dan ini merupakan salah satu pandangan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Bila dia keluar dari kubur, keluar dalam keadaan celik. Bila mula ditolak sahaja kepada mahsyar, dia mula buta. Maka diheret oleh malaikat, tak nampak lagi. Yang kedua, pandangan daripada Mujahid, daripada Abu Saleh, bahawa maksud ha'ma di sini iaitu orang ni akan ditumpulkan hujahnya. Maknanya tak boleh nak berhujah lagi. Kat dunia dahulu pantang dia suruh satu perkara, dia ada jawapan. Maka kat akhirat besok akan dibutakan mata hatinya untuk menjawab. Segala serba-serbinya memang dia sudah tidak layak menjawab, memang tempat yang selayaknya untuk dia adalah neraka Allah SWT. Jadi adalah pandangan yang mengatakan maksud buta di sini, buta tidak punya idea untuk menjawab, kerana terkejutnya melihat suasana pada itu, mati akal lah dia. Ini pandangan yang lain, tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Dan ditanya kepada Allah SWT, lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, mengapalah aku dihimpunkan dengan seperti ini? Dahulu kat dunia aku ni seorang yang dilihat orang, seorang yang dapat melihat ataupun dilihat orang, yang terpandang, dipandang mulia.
Dia teringat kehidupan kat dunia dahulu, dia merupakan seorang yang disegani. Mungkin dia memiliki pangkat tentu, kekuasaan, dia memiliki kekayaan, tapi sampai kat sini aku seolah tidak terpandang, tidak bererti lagi. Jadi seperti orang yang tiada kedudukan langsung, seperti orang bodoh, tak dapat membuat sebarang jawapan, tidak dapat menjawab sebarang soalan yang dikemukakan. Lalu Allah menjelaskan kepadanya, memang benar. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Benar, datang kepadamu ayat-ayat kami lalu kau lupakan, kau dustakan. Allah SWT telah mengutuskan petunjuknya, rasul-rasulnya, tapi semua ditolak olehmu. Wahyu itu tidak bernilai di sisimu. Semua disampaikan kepada kamu, semuanya kamu tolak, kamu lupakan. Jadi tuan-tuan, di sini maksud, tidaklah ada alasan buat kamu untuk mengatakan bahawa petunjuk itu tidak sampai kepada kamu. Semuanya telah disampaikan. Kamu acuh tak acuh saja. Dahulu kamu minum air yang memabukkan. Dahulu kamu melakukan maksiat yang dilarang kamu melakukannya. Dahulu ketika suara azan itu berkumandang, segera kau matikan. Engkau takut dia akan mengganggu kesenanganmu. Pantang kamu kalau mendengar satu pengajaran ilmu yang bercanggah dengan nafsu syahwatmu, engkau akan tolak. Maka waktu di dunia dahulu engkau menunjukkan kedudukanmu. Ke akhirat ni kami menunjukkan kedudukan kami. Apa yang kau boleh buat sekarang? Kalau dahulu di dunia engkau menjadi pusat perhatian orang kerana kedudukanmu yang tinggi di mata orang-orang jahil itu, sekarang kamu termasuk di kalangan orang yang dilupakan. Tak ada nilai sesin pun kedudukan kamu pada hari ini. Kamu tak patut dan nak menginsafi, kerana akhirat ni bukan lagi tempat untuk kamu kembali ke dunia dan mengisi kekosongan waktu kamu dengan amal saleh lagi. Semuanya sudah tertutup peluang tersebut. Tuan-tuan dan hati dan dikasihkan, Allah jelaskan di sini, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Kamu mengabaikannya, jadi pada hari ini engkau pula akan diabaikan oleh kami. Engkau tidak punya nilai lagi di sisi kami. Engkau telah paling daripada ayat-ayat kami, memperlakukannya seperti kelakuan orang-orang kafir, orang-orang yang ingkar, sampai kepadamu semuanya kamu tolak. Maka demikian pada hari ini kami perlakukan kamu seperti pelakuan kamu terhadap ayat-ayat kami dahulu di dunia. Ini sama dengan surah Al-A'raf yang pernah kita bincangkan dahulu, tuan-tuan. Juga kesalingan yang dapat kita lihat dalam ayat ini dengan ayat ke-51 daripada surah Al-A'raf. فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا. Maka pada hari ini kami melupakan kamu. Kami melupakan mereka sebagaimana mereka dahulu melupakan pertemuan dengan kami. Kat dunia ni banyakkanlah peluang untuk berjumpa dengan Allah, tuan-tuan. Kerana dalam hadis yang sahih Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ahu wa man kariha liqa Allah kariha Allahu liqa'ahu. Siapa yang suka bertemu dengan Allah, Allah suka bertemu dengannya. Siapa yang benci bertemu dengan Allah, Allah benci bertemu dengannya. Bertemulah dengan Allah, tuan-tuan, selalu dalam munajat pada waktu malam, dengan tahajudnya. Bagi yang lelaki, salat berjemaahnya, membaca Al-Qurannya, berzikrulahnya, tanda kita ingat pada Allah SWT, tuan-tuan. Kerana Abu Musa Al-Khawlani, seorang tabi'i yang amat hebat, yang pernah diuji dengan ujian dibakar oleh Al-Aswad Al-Ansi yang satu riwayat, tapi tidak terbakar, sedikit pun tidak terusik kulitnya. Beliau ni dikenali sebagai seorang yang sangat banyak zikrullah, seperti disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, dan begitu juga Ibn Rajab dalam kitabnya Jami' Al-Ulum Wal-Hikam pada keutamaan hadis berkaitan dengan zikrullah. Abu Musa Al-Khawlani antara orang yang sangat kuat berzikir kepada Allah SWT, sehingga dia dipanggil orang gila. Wahai orang gila, kamu ni seolah-olah tak ada dunia lain, dunia kamu zikrullah saja. Jawapannya bukan dunia orang gila nak yang mengejek ni, itu ternyata seorang lebih muda. Bahasanya kepada orang tu sungguh lembut. Tidak nak, bukan orang gila berkelakuan seperti ini. Sebenarnya inilah dia ubat merawat penyakit gila. Kalla innahu dawa'ul junun. Sebenarnya berzikir banyak ini adalah ubat daripada ditimpa penyakit gila. Maka inilah penjelasan terhadap mereka yang lupa pada Allah SWT akan dilupakan di akhirat. Al-yawma nansahum kama nasu liqa'a yawmihim hadha. Kami lupa kepada mereka sebagaimana mereka lupa pada kami, lupa pada pertemuan dengan kami. Tuan-tuan, ada pun melupakan lafaz Al-Quran, tapi ia memahami maksud dan melaksanakan apa yang diperintahkan Allah SWT, maka perkara ini tidaklah termasuk dalam ancaman khusus di sini. Perlu kita jelaskan perkara ini kerana ada di kalangan mereka yang mengatakan bahawa mereka yang telah menghafaz Al-Quran kemudian lupa
maka akhirat besok akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Sebenarnya pandangan ini merupakan pandangan individu yang tertentu. Ia dinafikan oleh kebanyakan para ulama. Ia tidak ada kaitan. Walau bagaimanapun bila dah menghafaz Al-Quran, ingatlah dia, ambillah peluang untuk bangun pada waktu malam untuk membaca ayat Allah SWT dalam salat supaya ia tidak hilang, kerana ayat Allah SWT ni lebih cepat hilangnya berbanding dengan seekor binatang yang tidak bertambat, seperti unta sebagai contohnya. Asyadu tafallutan, lebih cepat terlepas daripada unta yang tidak diambil berat ikatannya itu. Tuan-tuan yang mereka sekalian, tapi memang ternyata ancaman ini juga berkaitan dengan orang melupakan lafaz Al-Quran. Tak dinafikan, tapi bukanlah secara mutlak maksud begitu. Maksud di sini orang yang mengabaikan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bagi orang yang telah menghafaz Al-Quran ini satu kemuliaan. Ia menjadi sebab untuk selagi bangun malam. Selagi bangun malam ini menjadi sebab untuk selagi tidak bercakap hal dunia yang boleh menyebabkan lupa terhadap ayat Allah SWT itu. Kerana itu kita tidak layak mengatakan saya terlupa. Tak boleh kita kata saya terlupa. Katakan saya dilupakan, nusitu ataupun nusina, kami dilupakan. Dilupakan mengandungi maksud kita melakukan maksiat pada Allah SWT, lalu Allah tak akan cabut nur yang ada dalam hati itu. Bagi yang menghafaz Al-Quran Karim sedang melakukan dosa, melakukan maksiat berterusan, maka akan hilang nur Allah itu daripada hati. Lantas apa yang dihafaz itu tidak lagi dapat di-recall dengan mudah. Kadang-kadang baca satu ayat tu seolah macam tak pernah baca, bukan tak pernah hafaz, tak pernah baca langsung. Kenapa malang sekali? Nampaknya ayat tersebut telah pun dilupakan daripada hati sanubari seseorang yang menghafaznya. Jadi ini ada pandangan yang menyatakan seperti itu, iaitu orang yang buta di akhirat ni adalah mereka yang menghafaz Al-Quran kemudian sengaja melupakannya dan tidak memandang berat pada ini. Menghafaz Al-Quran, lepas tu melihat orang kaya, rasa teruja pula, kenapalah aku tak kaya macam ni. Dia tak tahu kadang-kadang orang yang kaya ni terlibat dengan macam-macam benda yang bukan-bukan. Dia merasa kerdil pula dirinya di hadapan orang kaya. Itu yang mengampu tu, itu yang timbul pengampuan tu, kerana mengharapkan dia memperolehi apa yang diperolehi orang kaya. Dia tak rasa hebat apa yang Allah SWT kurniakan kepadanya. Dalam satu hadis mauquf, setengahnya mengatakan riwayat Al-Qutni bahawa Nabi SAW pernah bersabda, "Man qara'a al-Quran thumma dhanna anna ghayrahu qad utiya khairan mimma uti faqad istasghara ma 'azzamahu Allah." Bahaya tuan-tuan kenyataan ini. Sesiapa yang mendapat Al-Quran, menghafaznya, memahaminya, menjadi seorang alim, tiba-tiba dia menyangkakan ada orang lain yang dapat satu lebih baik daripadanya. Ini maksudkan di sini melihat dunia yang dimiliki oleh orang yang lain daripadanya lebih hebat daripada apa yang Allah beri kepadanya dalam bab akhirat itu. Sebenarnya dia telah pun memperkecilkan, memandang hina apa yang Allah Subhanahu Wa Taala muliakan. Faqad istasghara ma 'azzamahu Allah. Dia telah pun memandang hina atau memperkecilkan sesuatu yang Allah agungkan, iaitu Al-Quran Karim sendiri, kefahaman terhadapnya. Kemudian ayat berikut, ayat 107, ikhwati fillah, wa kadzalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih wa la 'adzabul akhirati ashaddu wa abqa. Dan demikianlah kami membalas orang yang melampau batas dan tidak yakin kepada ayat-ayat Rabbnya. Sungguhnya azab di akhirat itu lebih berat, lebih kekal. Ya Allah berfirman di sini, demikianlah kami memberi balasan kepada orang yang melampaui batas, mendustakan ayat Allah SWT dunia akhirat. Sebagaimana firman-Nya, pernah Allah SWT gambarkan dalam ayat yang lain, musim surah Ra'ad, lahum azabun fil hayati dunya wa la azabul akhirati asyaq wa ma lahum minallahi min waq. Mereka mendapat siksa dalam kehidupan dunia dan azab akhirat pasti lebih keras. Tidak ada seorang pun yang dapat melindungi mereka dari azab Allah. Sebab itu Allah gambarkan pada ayat 107 ni, wala azabul akhirati asyaddu wa abqa. Sungguhnya azab di akhirat itu lebih berat dan lebih kekal. Maksudnya ini lebih pedih dari azab dunia, lebih kekal bagi mereka, mereka kekal dalam azab itu. Sebab itu tuan-tuan yang mulia sekalian, Rasulullah SAW mengingatkan para sahabat, tuan-tuan yang mulia sekalian, yang terlibat dalam, sebagai contohnya li'an. Li'an ni adalah berkaitan dengan hubungan suami isteri. Nanti kita sampai pada ayat berkenaan, kita akan bincangkan tuan-tuan. Li'an adalah satu proses melaknat yang berlaku di antara suami isteri bila berlaku tuduhan salah seorang melakukan zina sebagai contoh, utamanya pada isteri. Nabi sentiasa mengingatkan orang yang terlibat dengan sabda Nabi, inna azab ad-dunya ahwanu min azabil akhirah. Sungguhnya azab di dunia ni
lebih ringan nak bandingkan dengan azab akhirat. InsyaAllah nanti kita akan bincang lebih lanjut tentang ayat-ayat yang berikut, menyempurnakan kefahaman terhadap surah Taha ini. Kita akan lihat kaitan yang sangat sistematik sebenarnya, dari sudut tematiknya, dari sudut maudu'inya, dari sudut objektifnya. InsyaAllah kita akan bincangkan pada ayat terakhir daripada surah ini. Allahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.